Hari ini, mari kita memikirkan takdir dan kehendak Tuhan dengan melihat dunia rohani dengan betul melalui khutbah bertajuk, Marilah kita melihat dunia rohani. Apabila orang merenungi pelbagai perkara, mereka sering mengalami emosi seperti kegembiraan, ketakutan dan banyak perasaan lain. Namun, semua ini membuat kita berfikir bahwa aspek fizikal dunia nampak dekat, manakala dunia rohani terasa kabur dan samar. Akibatnya, harapan kita terhadap dunia yang tidak kelihatan seringkali lebih lemah berbanding yang nampak. Namun, saya tertanya-tanya, bukankah sumber kuasa yang beroperasi di dunia fizikal, yang kita hidup dari dunia yang tidak kelihatan? Tanpa kuasa dunia rohani, dunia fizikal tidak akan wujud. Melalui banyak perumpamaan dan ajaran manusia di dunia, kita dapat faham bahwa perkara di dunia yang tidak kelihatan juga benar-benar wujud. Saya masih ingat bercakap tentang tapak kaki unta. Dua orang saudagar Arab pergi ke padang gurun untuk berniaga. Seorang ialah orang yang mempercayai Tuhan dan seorang lagi ateis. Semasa kedua-dua saudagar itu dalam perjalanan, timbul perdebatan antara mereka sama ada Tuhan wujud atau tidak. Seorang berkata, Tuhan wujud, manakala seorang lagi berkata, tiada Tuhan. Perdebatan antara kedua-dua orang itu berterusan. Apabila malam tiba, mereka memutuskan untuk mendirikan kemah di padang gurun dan bermalam di sana. Mereka mengikat unta mereka pada pancang dengan tali, membongkar semua barang mereka dan berbaring di dalam kemah. Namun, apabila kedua-dua lelaki itu bangun pada waktu pagi untuk meneruskan perjalanan, mereka mendapati bahwa unta mereka telah hilang. Mereka menghadapi kesukaran. Ketiadaan unta, yang merupakan pengangkutan mereka dan pembawa banyak barang, membuat kedua-dua saudagar itu menghadapi situasi yang mengancam nyawa dan kesukaran besar di padang gurun. Tidak kira betapa bersungguh-sungguhnya mereka coba mencari unta, unta itu telah hilang tanpa kesan. Pada ketika ini, ateis menemui tapak kaki unta. Lalu dia dipenuhi kegembiraan dan menjerit, "Saya menjumpai unta." Dia menjerit dengan kegembiraan yang besar. Kemudian, orang yang mempercayai Tuhan datang dan bertanya, "Di manakah unta?" Dia menjawab, "Lihatlah tapak kaki ini. Itu hanya tapak kaki, bukan unta itu sendiri." Mengapa kamu begitu degil? Kanak-kanak berumur 3 tahun pun boleh faham bahwa mengikut jejak kaki ini menunjukkan unta wujud. Barulah pada ketika itu, orang yang mempercayai Tuhan berkata demikian. Kamu percaya bahwa unta yang tidak kelihatan, wujud hanya dengan melihat tapak kakinya. Namun tapak kaki Tuhan yang tidak terkira banyaknya dapat dilihat dalam semua ciptaan. Bagaimanakah kamu tidak percaya kewujudannya? Kesan tapak kaki unta ialah bukti bahwa unta itu wujud. Dan kesan Tuhan ialah tanda bahwa Tuhan wujud. Bagaimanakah kamu tidak percaya kewujudan Tuhan melalui kesan-kesannya? Semasa dia bercakap, matahari pagi terbit di langit timur. Itu betul-betul tapak kaki Tuhan, katanya. Di sekeliling kita, ada kecenderungan kuat bagi ramai orang untuk enggan percaya dunia yang tidak nampak. Bagi orang yang mengutamakan materialisme, dunia yang gaib dan lebih dalam tidak kelihatan dalam hati mereka. Oleh itu, mereka tidak percaya, dan kerana mereka tidak percaya, akhirnya, mereka tidak dapat beriman. Apabila kita memikirkan semua perkara ini, saudagar Arab yang menerima kewujudan unta hanya dari tapak kaki. Hari ini, ada tanda-tanda Tuhan yang tidak terkira banyaknya di sekeliling kita.
Kita hidup dikelilingi oleh banyak tanda yang menunjukkan kewujudan surga dan neraka, serta kehadiran Tuhan, dan kita merasai kesan ini dalam kehidupan harian kita. Namun, kita sering melewatinya tanpa berfikir panjang.